Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Muhammad Safwan bin Mahmud, pensyarah kita. Saya Aisyah Ashiki binti Muhammad Rasdan, P125014, ingin membentangkan tugasan individu saya pada hari ini. Tugasan individu saya pada hari ini ialah membincangkan isu pendidikan pada masa kini, iaitu pengajaran guru kafah di Malaysia merencak budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar. Seterusnya saya ingin memberi pengenalan sedikit tentang budaya kreatif dan inovatif itu sendiri apa. Okey, dalam sesebuah institusi pendidikan, proses pengajaran dan pembelajaran dilihat sebagai satu kuasa ataupun pendorong yang penting bagi mencorakkan modal insan yang dilahirkan. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran iaitu PNP yang sistematik dan dinamik mampu mengembangkan pengetahuan baru, pencetusan idea inovatif dan kreatif serta penyebaran teknologi maklumat dan pembangunan potensi manusia yang lebih mampan. Terusnya, saya ingin teruskan dengan definisi inovatif. Apakah itu inovatif? Inovatif ni dia berasal daripada perkataan bahasa Latin iaitu pembaharuan, pembangunan teknologi baru dan aplikasi sesuatu teknologi dalam kegunaan tertentu iaitu dalam dinamik lah. Okay, seterusnya inovatif ni juga merupakan idea amalan atau bahan baru yang boleh membawa pembaharuan kepada seseorang. Selain itu juga, inovatif merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah suai, membaiki serta mempraktikkan idea. Seterusnya, kreatif pula ialah kemampuan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baru dan bernilai dengan menggunakan daya imajinasi secara asli serta berfikiran tidak mengikut kelaziman. Selain itu juga, kreatif juga berkait dengan pemikiran yang berkualiti yang bergantung kepada cara seseorang itu berfikir untuk membuat keputusan terhadap suatu masalah. Okey, secara conclusionnya, kreatif dan inovatif ni ialah bagi seorang guru tu ialah guru yang kreatif dan inovatif adalah guru yang berupaya memperkembangkan daya intelek, rohani, emosi dan jasmani para pelajarnya dengan optimum secara seimbang dan harmoni sesuai dengan kehendak falsafah pendidikan negara. Okay, itu secara rumusannya ya. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan apakah kekangan guru kafah di Malaysia ini yang merencatkan budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar. Okey, 4 isu yang saya ketengahkan di sini iaitu yang pertama fasiliti, yang kedua kemahiran guru itu sendiri, yang ketiga masa mengajar yang terhad, yang keempat adalah persekitaran kondusif. Okay, saya mencadangkan beberapa cara nak kita menangani rencatan ini. Okay, iaitu yang pertama, pihak sekolah itu sendiri memainkan peranan yang sangat penting untuk mencari dana dari badan-badan kebajikan ataupun persatuan ibu bapa itu sendiri untuk menambahkan fasiliti. Bukan pihak sekolah saja, tapi guru, pentadbir, kita bergabungkan tenaga untuk mencarikan dana untuk kita tambahkan lagi fasiliti yang tiada lah di sekolah kafah ini. Kalau kita tengok kafah ni banyak kekurangannya. Jadi kita memang kena cari dana lah. Okey, itu. Yang kedua, kalau kita tengok kemahiran guru itu sendiri. Kemahiran guru, kat sini guru hendaklah lebih bersemangat dan lebih kreatif serta inovatif dalam menyampaikan sesuatu pengajaran dan pembelajaran dengan menghadirkan diri ke kursus bagi meningkatkan kemahiran pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Mungkin sekolah ada sediakan, tapi inisiatif guru itu sendiri untuk mengambil kursus lain untuk menambahkan lagi daya kreatif dan inovatif ni dalam sesi pembelajaran. Okey, seterusnya yang ketiga, penyusunan jadual yang lebih teratur. Seperti saya cakap tadi, masa yang terhad kan. Kalau kita tengok, kalau kafah sendiri, masa dia memang terhad. Kadang 4 jam setengah atau 3 jam 4 setengah. 3 jam ke 4 jam. Okey, masa dia. Jadi kalau kita tolak tambah waktu berehat, waktu perhimpunan semua, jadi masa dia sangat terhad. Jadi kat sini kita kena, saya cadangkanlah mata pelajaran mana yang boleh kita gabungkan, kita fokuskan, kita gabungkan. Yang mana boleh kita gabungkan, kita gabungkan. Mana yang kita fokuskan itu sahaja. Jadi pihak sekolah perlu menggabungkan mata pelajaran yang boleh digabungkan dan kurangkan masa mata pelajaran yang tidak perlu difokuskan. Contoh macam akidah dengan ibadah, kita gabungkan. Sirah dengan adab, kita boleh gabungkan. Bahasa Arab, Jawi. Al-Quran dan Hafazah mungkin kita boleh gabungkan. Jadi kita boleh fokuskanlah mana yang kita nak fokuskan, mana yang boleh kita kurangkan. Itu yang ketiga lah, cara yang ketiga. Dan cara yang keempat, iaitu yang terakhir, persekitaran yang kurang kondusif. Jadi apa yang kita perlu buat, apakah
Guru perlu buat. Jadi guru tu perlu menghidupkan persekitaran yang kondusif dari segi persekitaran bilik darjah lah. Bilik darjah tu kena dalam keadaan kondusif. Kalau kita tengok dalam keadaan yang kurang selesa, kita tambahkan keceriaan kelas tu, kondusifkan kelas tu, bagi murid rasa selesa, bagi cara pengajaran kita tu lebih menarik, bagi minat diorang tu nak rasa macam seronoklah masuk kelas ni, walaupun dalam keadaan yang macam kurangnya fasiliti, tapi dengan cara penyampaian seorang guru tu dapat meningkatkan daya minat murid untuk belajar, itu pun dah cukup bagus dah. Okey, akhirnya secara rumusannya, pendidik yang kreatif dan inovatif ialah sebagai seorang yang berjiwa merdeka, memperbagaikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran untuk menyelesaikan masalah, tidak terperangkap dengan cara kerja konvensional sahaja, berupaya mengubah suai konsep dengan cara yang inovatif, bersifat terbuka, menerima kelemahan, tidak berputus asa, berjiwa radikal, berani mencabar amalan biasa, serta berpribadi stabil dan tidak mudah mengalah dengan tekanan dari luar. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.